Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 4. Okey, hari ini cikgu nak bincang tajuk kebarangkalian bab 9. Okey, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, so dekat sini pelajar hanya belajar 4 lah. So cikgu besarkan sikit. Okey, pelajar belajar peristiwa bergabung. Okey, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, so dalam tajuk ni kita ada 13 contoh lah. So cikgu bahagi kepada 2 part. So cikgu akan bincang part yang pertama, contoh 1 hingga contoh 6 lah. Okey, peristiwa bergabung. Okey, kita pergi kepada 9.1 peristiwa bergabung. Okey, tulis sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey, sekarang ni kita ada 5 kepingkat berlabel dengan huruf tekun. Okey, dimasukkan ke dalam satu kotak. Okey, 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, so sekarang ni dalam kotak tu ada huruf 5 huruf tekun So biasanya okey, kalau dekat kelas cikgu akan tulis lah, kita ada kad. So T E K U N. So ada 5 kepingkat. Okey, so biasa macam ni Okey, so cikgu akan tunjuk. So kad ni diletakkan dalam satu kotak. Okey, so dalam satu kotak ni ada kad ni So kita masuk dia dalam kotak tu lah. Okey, so lepas tu kita dimasukkan dalam kotak. Okey, 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Ni dah ada point dia, tanpa pemulangan. Okey, so biasanya kita akan cikgu akan minta pelajar lah. So kad yang pertama dia ambil T. Okey, so kad yang kedua mungkin dia akan ambil E. So mungkin dia akan ambil K. Mungkin dia akan ambil U. Mungkin dia akan ambil N. Okey, ni untuk kalau dia ambil T lah. So selepas tu kalau dia ambil E. Okey, kalau dia ambil E, kad yang kedua mungkin dia ambil T, mungkin dia ambil K, mungkin dia ambil U, mungkin dia ambil N. So dan seterusnya lah. Okey, kalau kad yang pertama dia ambil K, kad yang kedua mungkin dia ambil T, mungkin dia ambil E, mungkin dia ambil U, mungkin dia ambil N. Okey, dan seterusnya kalau kad yang pertama dia ambil U, okey, kad yang kedua mungkin dia akan ambil T, mungkin dia ambil E, mungkin dia ambil K, mungkin dia ambil N, dan kad yang terakhir N lah. So N mungkin dia ambil T, mungkin dia ambil E, mungkin dia ambil K, mungkin dia ambil U. So ni adalah sampel space lah. So dapatan dia. So dekat sini biasanya kita akan cikgu akan minta pelajar tulis balik lah. So dekat sini kita ada TU, so TK, TU, TN. Okey, ni adalah sampel space dia. Okey, ruang sampel dia. So kita ada E, T. Okey, yang hijau ni adalah ruang sampel dia EK, EU, EN. Okey, dan kita ada UT, U, E, UK, UN, dan yang ni kita ada KT, KE, KU, KN. Okey, dan yang ni pun kita ada NT, NE, NK, NU. So dia ada ruang sampel dia. So kat sini kita ada 4.
So 4 kali 1, 2, 3, 4, 5. So ruang sampel dia ada 4 kali 5. So kita ada 20. So pelajar kena listkan Okay, 5 ke peringkat label. So dekat sini dia nak tulis ruang sampel. So ruang sampel kita kena listkan lah. Kita kena listkan. So untuk jawapan A tu cikgu listkan. So listkan semua yang berada dekat atas tu. So kita listkan TU. Okey, buat kurungan. Okey. Lepas tu TK. Okey, TU, TN. Listkan So settle yang ni, listkan yang sini pula. So koma je lah. Okey, T, ET, EK, EU, EN. So mesti ada bracket, mesti ada koma. Okey. So kita ada lagi UT, UE, UK, UN. Okey, pelajar kena listkan macam ni So bilangan dia tak banyak pun, ada 20 sahaja. So sambungan dia lah, ni sambungan dia. So sambung sampai 20. Okey, boleh? Okey, tu settle untuk soalan A. Very simple. Okey so cikgu sambung dengan soalan B. Okey, kita pergi pada soalan B. 2 keping duit shilling di lambung. So A dan G mewakili. A tu angka, G tu adalah gambar lah. So gambar. So 2 keping shilling di lambung Okey. So dekat sini kita tengok shilling yang pertama dulu Kita settle shilling yang pertama dulu. Shilling yang pertama baling, mungkin kita akan dapat A lah, angka. So shilling yang kedua kita baling, mungkin akan dapat angka. Mungkin akan dapat gambar. Okey, ni yang pertama lah. Okey, shilling pertama kita baling gambar. Okey, shilling kedua kita baling, mungkin kita akan dapat angka, mungkin kita akan dapat gambar. So dekat sini ruang sampel dia ada 4. So AA cikgu tulis kat sini AG, GA, GG. So biasanya kita akan tulis dalam bentuk macam ni lah, straight So AA, AG, GA, dan GG. Okey, ni adalah jawapan dia lah, ruang sampel. Okey, so settle untuk tajuk yang pertama. Mudah je, pelajar kena faham konsep dia lah. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. So pelajar kena tahulah peristiwa bersandar tu macam mana, peristiwa tidak bersandar tu macam mana. Okey. Okey, kita pergi terus kepada contoh yang kedua Okey, kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar. Okey, berdasarkan justifikasi anda. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, mendapat angka sebanyak 2 kali. Okey, apabila sekeping shilling adil dilambungkan 2 kali. Okey, mendapat sebanyak 2 kali, mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping duit shilling dilambungkan 2 kali. Okey, kita tengok dekat sini So cikgu pakai warna biru lah. Okey, peristiwa dia tidak bersandar tidak bersandar. So cikgu conteng kat sini sikit. Peristiwa tak bersandar, tidak bersandar, tidak bersandar. Okey, kenapa dia tidak bersandar? Kerana kebarangkalian mendapat angka
dalam lambungan siling, contoh macam ni okey. Pertama tidak mempengaruhi pertama tidak mempengaruhi. Okey, lambungan siling kali kedua lah. Okey, so pelajar faham yang ni okey, kebarangkalian mendapat angka dalam siling, dalam lambungan siling pertama tidak mempengaruhi. Okey, kebarangkalian mendapat angka dalam balikan yang kedua tu. Ni poin yang pertama lah. Okey, so kita tengok lagi contoh. Okey, mendapat angka dalam lambungan siling adil. Okey, sekejap Okey, mendapat angka dalam lambungan siling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okey, so kat sini peristiwa tak bersandar juga tidak bersandar. Okey, so pelajar boleh pause dulu, boleh cuba jawab dulu cuba jawab dulu, nanti baru sambung video cikgu. So kenapa dia tidak bersandar dekat sini? Okey, kerana kebarangkalian mendapat angka. Okey, kebarangkalian, so kita tulis kat sini kebarangkalian mendapat angka, sama je cerita dia seperti di atas ni Okey, mendapat angka ke dalam lambungan siling adil tidak mempengaruhi. Okey, kebarangkalian mendapat nombor 4. Okey, so dia tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi. Okey, maksudnya dia baling mendapat angka dalam lambungan siling adil, okey, dan nombor 4 dalam lambungan dadu. Maksudnya dia tidak bersandar lah, tidak bersandar. Sebab apa? Kebarangkalian dia dapat angka tu okey, tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi. Ni point dia okey, kebarangkalian mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu. So tak ada kaitan pun siling dengan dadu tu Okey, so kita pergi kepada yang ketiga. Mendapat 2 batang pen tidak berwarna. Pen yang berwarna. Mendapat 2 batang pen yang berwarna. Okey, sama. Okey, apabila 2 batang pen dikeluarkan. Okey, 1/1 dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Ni point dia, tanpa pemulangan dekat situ. Okey, pelajar faham statement dia. Pelajar boleh pause dulu, boleh baca dulu. So yang ni peristiwa dia bersandar. Okey, so kenapa dia bersandar? Okey, cikgu tulis kat sini bersandar bersandar. Okey, kerana kebarangkalian mendapat pen merah. Okey, yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian mendapat pen merah yang kedua. Okey, so sekarang ni dia mempengaruhi Okey, yang last sekali, mendapat 2 keping huruf, 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak. Okey, daripada kad berlabel dengan huruf BAIK, satu demi satu dengan pemulangan. So kat sini tidak bersandar tidak bersandar. Tidak bersandar. Okey, kerana kebarangkalian kad pertama yang dipilih tidak mempengaruhi kebarangkalian kad yang kedua dipilih. Okey, boleh faham tak pelajar? Okey, so kita sambung lagi.
Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar, okey, adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Okey, so hukum pendarapan kebarangkalian okey, P, A dan B sama juga. P kebarangkalian lah A bersilang dengan B sama juga kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel huruf. So, dia ada huruf pameran. Okey, kotak F Okey, dan sebuah kotak G mengandungi 5 keping kad berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak F. So, diambil daripada kotak F dan kotak G. Okey, masing-masing. Okey, so dah ambil sekeping lah. So, cikgu contohin sikit, cikgu lukis sikit. So, kita ada kotak F. So, ni kotak F So, kita ada perkataan pameran. Pameran. Okey, ni kotak F. Okey, lagi satu kita ada kotak G. So, kotak G kat sini dia berlabel dengan nombor lah. So, 3, 5, 6, 8 dan 11. Okey. So, sekarang ni dia kata poin dia yang pertama, sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak F dan G masing-masing. Maksudnya, dia ambil sekeping kad kat sini, dia ambil sekeping kat sini. Tentu sahkan. Okey. Ke konjektor. Sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P. Okey, dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, tentu sahkan dia Okey, so kita tengok kat sini kebarangkalian untuk mendapat huruf P. Okey, so kita tengok sikit hukum pendaraban Okey, hukum pendaraban. Okey, so kita dapat huruf P ni kebarangkalian dia 1/7. So 1 daripada 7 lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni dapat huruf P. So lepas tu dia kata dapat nombor genap. So nombor genap ada berapa? 6 dengan 8. So dalam ni ada berapa? 5. So dekat sini kebarangkalian dia mendapat nombor genap P kebarangkalian nombor genap. Nombor genap. So nombor genap ada 2. So 2/5. Ni kebarangkalian dapat huruf P lah. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So sekarang ni kita tengok pendarapan P daripada formula ke atas ni lah. Okey, formula ke atas tu so kita tengok kat sini, cikgu sambung kebarangkalian mendapat huruf P, mendapat huruf P dan nombor genap. Okey, sama dengan so 1/7 darab dengan 2/5. So settlekan, kita dapat 2/35. Okey, so settle untuk part yang pertama Okey, seterusnya kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin Okey, menyenaraikan
naraikan semua kesudahan yang mungkin okey, kesudahan yang mungkin dekat sini. So sekarang ni kita ambil P kan. Dia kata yang pertama sekali ambil huruf P dan nombor genap lah. So mungkin kita akan dapat P dengan huruf 6. Mungkin dan mungkin kita akan dapat P dengan nombor 8, bukan huruf nombor 8. Okey, jadi ruang sampel dia ruang sampel dia 7 darab dengan 5. So kita akan dapat 35. Okey, pelajar faham tak setakat ni? Okey, P datang 7 ni datang daripada mana? 7 ni yang ni lah. Kebarangkalian dia 7. Yang ni kebarangkalian dia 5. Ada 5. So ruang sampel dia adalah 35. Okey, so sambungan dia kita ambil daripada sini Okey. Kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap 2/35. Okey, maka terbuktilah bahawa kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. So yang ni jawapan dia, ni ruang sampel, so kita dapat 2/35. Yang ni pun kita dapat 2/35. Jadi dekat sini dia nak kita tentu sahkan. Okey, jadi terbukti. Okey, boleh faham pelajar Okey, so settle contoh yang ketiga. Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, so contoh yang keempat mudah je kan? Okey, kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor. So kad yang kotak yang pertama ni dia ada kad nombor 3, 5, 7, 9 dan kad yang berlabel X, Y, Z. Okey, jadi sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Okey, hitung kebarangkalian. So kita nak cari probability mendapat faktor bagi 9 dan Z. Okey, so macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey, faktor bagi 9 dululah. Okey, faktor bagi 9. Kita tengok P ni kebarangkalian kebarangkalian faktor bagi 9. Faktor bagi 9. So faktor bagi 9 ada berapa kat sini? So ada 3 dengan 9. So ada 2 1, 2. So 2/4. Okey, so faktor bagi 9 kita tahu 2/4. Okey, kebarangkalian nak dapat huruf Z. So Z ni ada berapa dalam ni? Ada 3. So 1/3 lah. Okey, kebarangkalian huruf Z. So 1/3. Okey, so sekarang ni faktor kebarangkalian faktor bagi 9. Okey, dan Z. Okey, cikgu ringkaskan dan Z. So kita darab dua-dua ni lah. So 2/4 darab dengan 1/3. So kita akan dapat 3/12. 3 ke 2 kali 1 2. 2/12. So kecilkan 1/6. So settle untuk soalan ni. Okey, so settle So dekat sini kalau dekat dalam buku teks, so dia ada kaedah alternatif lah, kaedah lain lah. Okey, kaedah lain. So cikgu listkan dulu Okey, faktor bagi 9. Faktor bagi 9 dan Z dan Z. So yang ni kita listkan sama seperti contoh yang ketiga tadi. So kita listkan dia
So kita akan dapat faktor bagi 9. So kita ada 3 3Z. Okey, 3Z. Lagi kita ada 9Z. Okey, so kalau ruang sampel ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada yang ni lah. Yang ni darab dengan yang ni. So 4 darab 3, so kita dapat 12. 4 darab 3, so kita dapat 12. Okey, so dekat sini kebarangkalian, okey, faktor bagi 9 dan Z. Okey, so dekat sini kita ada 2 kan. So 2 per 12. Okey, kecilkan. Ataupun 1 per 6 Okey, so settle. Untuk contoh yang keempat, senang je kan. Okey, so kita pergi yang kelima. Okey, kita tengok soalan dia. Dia usahkan sikit. Okey, sebuah beg mengandungi 8 biji guli. So dalam beg ada 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. Kat sini 8, kat sini sebiji guli merah. Okey, 2 biji guli dipilih secara rawak daripada beg tersebut. Okey, so sekarang ni dia ambil 2 biji guli Okey, satu demi satu tanpa pemulangan Okey, warna guli dicantikkan. Okey, wakilkan situasi di bawah dengan gambar rajah pokok. So sekarang ni dia nak tengok gambar rajah pokok. Okey, macam mana kita nak settlekan soalan ni? Okey, kita tengok untuk soalan A Okey, guli pertama. Guli pertama yang kita ambil. Okey, wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, so kita lukislah. So sekarang ni dia ada 8 guli merah, 8 guli hijau, 1 guli merah. So kita tengok guli hijau dulu Guli hijau 8 per 9 ni. Ini guli hijau. Okey, kalau guli merah 1 per 9 lah. So pelajar tahu 1 per 9 merah. Okey, so lepas kita ambil 1 guli hijau, so yang tinggal 7 per 8. So kita tolak 1 seperti biasa Okey, so dekat sini kita ambil 1 per 8. Okey, so M merah ni 1 per 9. So kalau kita settlekan dia, kita akan dapat hijau. Yang ni merah merah dengan hijau. Okey, so kesudahan dia. So kita akan dapat hijau-hijau. Okey, dekat sini hijau merah. So dekat sini merah, selepas dia tu mesti hijau lah. Okey, maksudnya guli yang kedua kita ambil. Ni guli pertama, ni guli yang kedua. Okey, so guli yang kedua kita ambil. Okey, kebarangkalian dapat guli hijau 7 per 8 pelajar Okey, kebarangkalian dapat guli merah dekat sini 1 per 8 lah. 1 per 8. So kita tolak 1. Okey, so dekat sini 1 per 9 guli merah. So kebarangkalian dapat guli hijau, mestilah kita tolak 1 kan. So 8 per 8. So merah hijau kat sini. Okey, so settle. Gambar rajah pokok dia settle Okey, kita pergi kepada B. Okey, hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Okey, guli kedua berwarna merah Okey, kebarangkalian dia kita tengok sikit.
Soalan B 1 Kebaran kalian guli kedua berwarna merah. Guli kedua berwarna merah. So dekat sini dia tulis dia sertakan 8/9. Okey, darab dengan 1/8. Okey, so kita akan dapat 1/9. Okey, so 8/9 darab dengan 1/8. So kita dapat 1/9 lah. Okey. So yang kedua, mendapat dua biji guli berwarna hijau. Okey, yang kat sini mendapat guli kedua berwarna merah. Yang ni guli kedua berwarna merah. So yang ni darab dengan yang ni Untuk soalan A, so cikgu ulang balik. So yang ni darab dengan yang ni sebab kita nak yang merah. Okey. So kalau yang kedua mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. So dua-dua hijau. Okey, so dua-dua hijau kat atas ni lah. Ni kalau cikgu contengkan. So dekat sini dengan kat sini lah. So 8/9. Cikgu buat P, kebaran kalian kedua-dua biji guli berwarna hijau. So macam mana nak cari 8/9 darab dengan 7/8. So kita dapat 7/9. Okey. So settle untuk contoh yang kelima contoh yang kelima. So kita pergi kepada contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ni dah masuk 9.3 lah. Okey, so cikgu bincang 5 dulu untuk hari ni. Okey, cikgu harap video cikgu membantu maaf sebab kualiti video kurang menarik lah untuk malam ni sebab ada sedikit salah dan sebagainya. So boleh like, boleh komen dan boleh subscribe dekat channel cikgu. So lepas ni cikgu akan sambung dengan latihan-latihan lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.